Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati ahli panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Syahrizan bin Daud At-Turabi. Yang dihormati dan yang berusaha pengurusi dan ahli jawatan kuasa Lembaga Pengurusan Masjid Abidin, datuk-datuk dan datin-datin, pegawai-pegawai kerajaan dan pegawai-pegawai swasta, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, pakcik, makcik, adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak, pendengar setia Terengganu FM di luar sana, serta jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kerana dapat lagi bersama-sama pada malam ini dalam program bulanan Masjid Abidin, iaitu Bicara Perdana Suara Masjid, anjuran Kerajaan Negeri Terengganu melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Tak lupa juga dengan kerjasama Lembaga Pengurusan Masjid Abidin dan Terengganu FM, dan yang memenyaja penginapan ahli panel kita pada malam ini, iaitu Tanjung Vista Hotel. Terima kasih diucapkan. Di sini pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, terutama ahli panel jemputan kita pada malam ini dan hadirin hadirat yang sudi hadir memeriahkan lagi program ilmiah anjuran Masjid Putih ini. Dan tidak lupa juga kepada pendengar-pendengar di luar sana yang meneruti siaran radio Malaysia Terengganu FM. Sebelum kita meneruskan perjalanan program ilmiah kita pada malam ini, sayugia di sini saya menerangkan serba sedikit biodata ahli panel jemputan kita. Nama diberi di sebelah kiri saya ini ialah Al-Fadil Ustaz Syahrizan bin Daud At-Turabi. Jadi misteri juga At-Turabi ni. Kalau ikut dalam bahasa Arab dia tanah. Tak tahulah nak khabar bahasa usul ke mana, Ustaz? Tanah Merah Kelantan. Oh, Tanah Merah Kelantan. Tanah Merah Kelantan At-Turabi. Asal tapi lahir di Kuala Lumpur di Setiawangsa dan sekarang menetap di sana. Dan jawatan yang pernah disandang sebelum ini ialah sebagai mursyid imam muda. Semua tahu mursyid imam muda. Jadi mungkin imam muda yang masjid ni pun mungkin kena komen selepas ni kot. Dan ustaz juga salah seorang murabbi dalam Madrasah Al-Quran TV Al-Hijrah dan pengacara ayat riwayat dalam TV Al-Hijrah. Dan pendidikan ustaz bermula di sekolah Izzuddin Shah Ipoh dengan sijil tinggi agama. Kemudian menyambung pelajaran di Tontor Universiti Al-Azhar dalam bidang sarjana muda syariah dan undang-undang. Dan status sekarang ni ustaz dah berkahwin. Cuma ustaz minta rahsiakan berapa dah yang dia ada sekarang ni. Cuma diberitahunya ialah 2 orang anak dah ada. Isteri no comment. Jadi itu tanya sendirilah ustaz ya. Jadi alhamdulillah selesai sudah berkenalan dengan ahli panel kita secara ringkas. Kalau nak lebih detail boleh jumpa belakang tabir lah. Okey ustaz, kita terus kepada agenda utama kita, iaitu program yang ditunggu-tunggu, yang mana bicara perdana kali ini kita khususkan tajuk iaitu ukuran keluarga terbaik. Ukuran keluarga terbaik. Jadi ustaz, kalau dilihat pada tajuk yang disebutkan tadi, mungkin ramai yang belum dapat beri gambaran yang jelas berkenaan tajuk yang kita keutarakan ataupun bincangkan pada malam ni. Jadi sebagai permulaan, majlis memohon pada ustaz memberikan sedikit penjelasan berkenaan tajuk kita pada malam ini. Kemudian minta ustaz tolong selitkan juga apakah pandangan-pandangan dan saranan Islam berkenaan kekeluargaan Islam ini. Falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wansurna wa zakkirna minhu ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Terima kasih pada Tuan moderator pengacara kita pada malam ni. Yang saya muliakan pengerusi dan jawatankuasa Masjid Abidin Masjid Putih Pulau Terengganu, pihak pengurusan dan juga pegawai tertinggi daripada Jabatan Hal-Ehwal Islam Terengganu Jahit, semua muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang berada dalam Masjid Abidin ataupun yang sedang mendengar di radio Terengganu FM. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran keluarga yang terbaik pertamanya ialah bagaimana kita menilai tentang apakah yang dipanggil sebagai terbaik itu. Kalau kita mengatakan bahawa kita nak jadi keluarga yang baik itu hanya di dunia, maka kita dapatlah keluarga baik dunia. Tetapi kalau kita mahukan ukuran itu terbaik di dunia dan ianya berpanjangan, berterusan hinggalah ke akhirat, maka itulah sebenarnya yang Islam mahukan. Malah secara tidak sedar selalu pun telah pun kita minta dalam doa kita pun, setiap kali kita semayang, malah lepas semayang, boleh kata semua masjid dalam dunia ni, tak kira di Amerika sekalipun, di Malaysia, di Arab, mesti dia akan sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak? Ke masjid ni tak baca tak? Rabbana atina ni familiar doa ni. Malah kalau kita doa panjang-panjang pun, orang kita dah mikir ke lain, bila dengar Rabbana atina fid dunya hasanah, dia pun dah nak habis dah doa ni. Maknanya sinonim doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak kebaikan, kita nak terbaik itu bukan hanya pada dunia, malah kita nak juga di akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, datangkan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan datangkan juga kebaikan kami di akhirat juga. Maka sebab itu ukuran yang kita panggil ukuran terbaik itu ialah sejauh mana kita mahukan keluarga kita itu mendapat keredaan dan mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan sudah pasti kebaikan-kebaikan dunia akhirat itu dia mesti datang daripada takwa. Mesti, tidak boleh tidak, dia mesti akan datang daripada kalimah at-taqwa yang selalu juga kita dengar pada setiap hari Jumaat. Ketika khatib menyebutkan ittaqullah, ketika itulah ramai orang tunduk. Sebab apa? Selalu sangat dengar. Faham ke tidak? Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bila mana khatib menyebutkan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, orang fikir tak ada apa-apa. Sedangkan itulah ukuran terbaik kehidupan manusia, dengan dasar takwa. Malah ada orang bila mana dia ada masalah, bila mana dia mahukan sesuatu daripada Allah, kan dia beramal dengan ayat-ayat takwa tu. Contoh ayat 1000 dinar. Saya tak pasti sejarah 1000 dinar tu lagu mana, atau orang pandai cari sendirilah. Tak tahu sejarah 1000 dinar tu. Saya rasa lebih pada 1000 dinar. Ayat penghujung ayat kedua surah At-Talaq dan sambungan ayat ketiga surah At-Talaq, apa Allah kata? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Awal ayat tadi menceritakan kepada kita wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikannya jalan keluar, dan Allah akan kurniakan rezeki daripada jalan yang tidak dia sangka-sangka. Sedang hadirin sekalian, maksud takwa ini sangat luas. Bukan hanya dia bagi kita rezeki dari sudut kekayaan semata-mata, malah Allah kata wa yarzuqhu,
Rezeki itu bukan hanya duit. Rezeki itu bukan hanya kebahagiaan dapat kereta besar. Rezeki itu ialah apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita. Hatta keluarga sekalipun, kalau syarat kita bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Ada masalah keluarga, Allah bagi jalan keluar. Ada masalah perniagaan, takwa dulu dengan perniagaan, Allah bagi jalan keluar. Nak berjaya sebagai seorang kaki tangan kerajaan, takwa dulu, yaj'al lahu makhraja. Hilang tension, tak ada tekanan kerja. Sebab apa? Takwa. Allah bagi jalan keluar. Jadi pening-pening duk fikir macam mana nak jadi orang takwa. Mudah saja. Selalu juga kita baca. Saya sebut mana ni benda hak selalu-selalu kita sebut, Ustaz. Ya. Selalu kita baca awal surah Al-Baqarah cerita kepada kita tentang nak nilai, nak ukur kita ni bertakwa ke tidak, tengok yang ni. Kalau kita nak jadi orang yang dapat jalan keluar ke tidak. Kalau kita kata tadi, ya Allah tolonglah aku ada masalah, tolonglah berilah jalan keluar. Maka Allah kata boleh jalan keluar, syaratnya takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada masalah, takwa dulu, Allah selesaikan masalah. Jadi nak takwa tu lagu mana pula? Maka Allah sebutkan dalam ayat yang kedua, ketiga, keempat dan kelima surah Al-Baqarah. Selalu kita baca juga. Kalau siapa baca tahlil tu, baca sama-sama dah ayat ni cerita pasal takwa. Kita mulalah pada ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Allah kata apa? Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quran yang tiada keraguan padanya, hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudiannya Allah pun terangkan ayat ketiga dan keempat, siapa orang bertakwa? Ada 5 ciri orang bertakwa dekat situ. Jadi kalau kita kata kita nak ukuran keluarga terbaik, kejayaan yang terbaik dalam hidup ini, tengok syarat takwa tadi, antaranya 5 perkara yang disebut dalam ayat ketiga dan keempat surat Al-Baqarah. Pertamanya beriman kepada perkara gaib. Yang keduanya mendirikan semayang, mendirikan salat. Yang ketiganya rezeki yang dia terima, dia infak pula, dia sedekah pula pada jalan Allah. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab yang terdahulu dan juga kitab Al-Quran. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dia beriman, yakin dia kepada hari akhirat. Jadi mereka inilah orang yang diberi petunjuk, dan mereka inilah orang yang diberikan kejayaan. Ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang yang berjaya. Jadi sidang pendengar dan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ukuran keluarga terbaik atau definisi kita katakan keluarga yang terbaik yang kita mahukan adalah bukan saja dunia, malah kejayaan terbaik itu juga di akhirat. Keluarga dunia, dan kita jadikan keluarga dunia itu bertemu pula kita nanti di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas penerangan tadi. Jadi Ustaz ada menerangkan berkenaan takwa, ciri-ciri yang paling penting untuk menjamin ukuran keluarga terbaik. Jadi di situ Ustaz ada selitkan juga apa ukuran di pandangan manusia. Jadi saya di sini minta pendetailan daripada Ustaz, yang mana pada zaman sekarang, masyarakat sekarang menilai ukuran keluarga terbaik apabila anak-anak contohnya dapat 9A, 8A PMR, 5A UPSR ataupun 12A SPM. Jadi bila anak-anak dapat keputusan yang demikian, biasanya inilah keluarga terbaik. Itu dari segi kejayaan anak-anak. Ada juga dari segi kehidupan. Kalau rumah dia mewah, rumah dia besar, dia ni orang berjaya. Kereta besar, tanah besar, keluarga besar. Dan ada juga bini pun besar, Ustaz. Anak-anak besar boleh tahan lagi. Bini besar juga berbangga, Ustaz. Ini dinilai jadi ukuran keluarga terbaik. Ni pandangan masyarakat, Ustaz. Nak kahwin pun mesti kena tengok kereta dulu, Ustaz. Kerja besar, gaji besar, kereta pun besar, baru boleh buat menantu, kata orang lah.
Jadi inilah ukuran terbaik pandangan masyarakat. Jadi di sini Ustaz, adakah ukuran yang dinilai oleh masyarakat itu betul, ataupun dalam Islam ada ukuran yang tersendiri yang Islam terapkan ciri-ciri supaya menjadi ukuran keluarga terbaik? Jadi minta Ustaz tolong jelaskan perkara ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bizatid din taribat siyadak. Atau kama qala Nabi SAW, Nabi berkata, kahwinilah perempuan itu dengan 4 perkara. Dan bila Nabi sebut perempuan, termasuk juga lelaki. Pertamanya limaliha, sama ada pada harta dia, kecantikannya, keturunannya, dan yang keempat Nabi kata pada agamanya. Fazfar bizatid din, tapi Nabi kata pilihlah yang beragama. Taribat siyadak, nescaya kamu akan beruntung. Melalui hadis ini jelas kepada kita kenapa Nabi sebut kahwin nak pilih tu tengok harta dulu, tengok kereta dulu, tengok macam mana pangkat gaji dulu. Tapi last sekali Nabi kata, hak mu tengok tadi tu, pilih yang beragama dulu. Kenapa Nabi highlight? Kenapa Nabi sebut harta, cantik, keturunan bagus-bagus dulu? Nabi letak agama last sekali, tapi Nabi tekankan pilih agama. Sebab apa? Sebab itulah yang manusia pilih. Itulah yang menjadi fitrah bagi manusia, naluri manusia mahukan yang awal yang Nabi sebut tu. Maka sebab itu Nabi letakkan yang awal apa yang manusia suka. Sebab Nabi tahu dah bila nama manusia dia akan suka hak ni dulu. Cantik, harta, keturunan. Tak, tengok keturunan bagus-bagus dulu. Dia tak nak tengok dah kalau orang jenis background dia teruk-teruk. Oh dia toksik. Kan dia panggil tambuh. Membawa Kelantan, jadi panggil toksik. Sedangkan Nabi kata kepada kita, pilih agama. Taribat siyadak, nescaya kamu beruntung. Beruntung berarti kalau dapat pilih agama, dia boleh tiga-tiga tu nanti. Kerana ukuran kecantikan itu subjektif. Ada orang tengok dia ni comel, seorang lagi tengok aku tak minat jenis ni, aku minat besar. Nak dia ni minat aku. Subjektif kecantikan tu. Kekayaan juga subjektif. Bagi kata Mercedes sekalipun, tapi tuan tu duduk rumah kampung, nak maintain Mercedes tu, tak jadi. Tak boleh. Tapi kalau agama, miskin, kaya, tua, muda, kalau ada agama, dia boleh pandu semua yang lain tu. Itu bezanya ada agama. Bukan berarti kena pilih pakat pilih ustaz-ustazah belaka, tak. Dan masuk agama ni pula bukan berarti kena pilih memang ada background daripada kecil tu memang jenis baca Quran, ngapal, tahfiz, lepas tu masuk sekolah agama. Tak. Masuk agama ni iaitu bila mana dia mahu menjadikan cara hidupnya, cara hidup beragama, maka orang ni lah kita pilih. Maka ini ukuran kita sebenarnya. Islam letak kerohanian tu nombor 1. Spiritual. Dalaman agama, kerohanian, jati diri dalam, itulah nombor 1 kepada ukuran sebenar. Bukan tengok kepada intelektual. Kalau tadi Ustaz kata tadi, orang kita hari ni bila tubik result, bila tu keluar keputusan anak-anak ambil PMBAN, UPSR, orang lain boleh 5A, anak dia UPSR boleh 3A, menangis mak. Allah habislah, mampu kerahlah aku. Anak 3A, lepas ni masuk sekolah biasa-biasa, lepas sekolah biasa-biasa, perangai huduh, nak masuk universiti, paroklah, tak ada. Tak berjaya. UPSR baru. Kerana dia menganggap bila mana UPSR 5A masuk sekolah asrama penuh, bila masuk sekolah asrama penuh, lepas ni SPM pun bagus, lepas SPM bagus, masuk universiti pun bagus, betul boleh kerja mewah, boleh kerja bagus, jaya tak? Itu ke? Ukuran kejayaan dinilai pada pelajaran, pada IQ, pada intelek. Sedangkan mengikut kajian psikologi, kejayaan manusia itu datang daripada intellectual quotient, datang daripada IQ, datang daripada pendidikan yang dia ada, hanya 7 ke 9% sahaja. Manusia yang berjaya dalam hidup ini, kalau hanya dengan ada IQ, sijil, ijazah, PhD, master yang dia ada, sebenarnya kejayaan itu hanya 7 ke 9% sahaja. Selebihnya bukan datang daripada pelajaran. Setuju ke tidak ni? Setuju tak? Tuan Haji, setuju? Kalau setuju, kita kata apa? Kalau kita kata kalau belajar tinggi-tinggi habis 800,000 sekalipun, tapi punya berjaya dalam hidup 9% je faktor kejayaan. Rugi tak? Anak ambil medik,
yang ambil bidang perubatan, dihantar sponsor ke Dublin, Ireland, United Kingdom. Kosnya 450,000 seorang. Tapi kata kajian tadi 7-9% je dia boleh berjaya. Nak, tak ke pelik tu. Tapi itulah yang orang kejar hari ni. Bila kajian menunjukkan bahawa orang yang berjaya 7-9% saja melalui ijazah yang dia ada, melalui pendidikan yang dia ada, intelektual yang dia ada. Tapi waktu juga orang kejar. Hantar anak pergi sekolah, hantar pergi sekolah, pergi tuition, lepas tuition, cuti sekolah, hantar juga tuition. Akhirnya budak tu kerjanya belajar. Betul, inteleknya bagus, tetapi bagus macam mana pun inteleknya, kejayaan dalam hidup dia boleh peroleh melalui intelektual yang dia ada hanya maksimum 9-10% saja. Pas lebih 90% lagi mari mana? Bukan daripada pendidikan. Jolok ustaz ni. Saya buat bukti tuan-tuan. Bukti. Pada tahun 1973 ada seorang budak lelaki. Ditemui seorang budak lelaki ini, dia pandai membaca pada usia 3 tahun. Tahun 1973. Umur 3 tahun pandai membaca. Lah ni tak boleh lagi lah orang. Walaupun ada iPad, ada internet apa semua, budak 3 tahun tak pandai lagi membaca. 4 tahun, 5 tahun pun belum tentu lagi nak membaca. Cakap pandai. Umur 2 tahun, setahun pandai bercakap dah. Membaca. Ni tahun 1973, seorang budak pandai membaca. Jadi akhirnya dia dibawa pergi ceramah merata-rata oleh Profesor Engku Aziz, bawa dia pergi ceramah sana sini. Sebab budak ni intelek, IQ-nya luar biasa. Boleh bercakap umur 3 tahun, boleh membaca umur 3 tahun. Okey. 20 tahun selepas tu, tahun 1993, seorang lelaki pembuat roti canai ditangkap kerana memiliki ganja dalam poketnya. Siapa orang tu? Orangnya adalah orang yang sama. Syukri Hadapi Aziz namanya. Lepas tu kita kata tadi intelek tu penting ustaz. Belajar tinggi-tinggi tu penting. Habis tu budak tadi IQ-nya cukup bagus. Tapi kenapa 20 tahun lepas tu kena tangkap masuk penjara? Ustaz Serenty. Banyak hari ni kita dengar orang balik luar negara, overseas, yang ditajuk oleh JPA, marah sekalipun ratusan ribu habis. Jadi CEO syarikat akhirnya ditangkap kerana menggelapkan wang syarikat. Ini orang ada IQ ni, CEO syarikat tu. Apa berjaya ke tak dalam hidup? Kerana ditangkap akhirnya menggelapkan wang syarikat. Berapa ramai doktor-doktor yang buat perubatan hari ini juga ada yang ditangkap kerana tidak memiliki integriti dalam ijazah kedoktorannya, jual ubat-ubat secara haram. Berjaya ke tidak dalam hidup? Jawapannya tidak berjaya. Ada intelek. Jadi kalau mak ayah stres hari ni, tiok lana, nangis bila mana anaknya tak berjaya dalam SPM, jangan menangis, kerana kejayaan itu bukan datang pada pendidikan. Tak hati lagi. Ada seorang perempuan, budak perempuan, satu hari disponsor oleh kerajaan Malaysia untuk belajar di Oxford University, United Kingdom. Akhirnya apa yang berlaku kepada dia? Inteleknya luar biasa. Sampai di United Kingdom dia menjadi apa? Pelakon, model, majalah dan video lucah di sana. Inteleknya luar biasa. Patut. Jadi di manakah ukuran kejayaan tadi? Bukan datang daripada intelektual, bukan datang daripada pendidikan semata-mata. Jadi datangnya daripada mana? Spiritual, daripada kerohanian. Kerana orang yang memiliki kerohanian yang betul, akhirnya dia akan terjemah melalui emotional, melalui sikap dia. Kalau dia ada takwa tadi, dengan takwa yang dia ada, akhirnya dia menampilkan ketakwaan pada cara pakaian, cara bercakap, cara hidup dia, cara berfikir dia. Kenapa takwa tadi? Spiritual, kerohanian dia tadi. Maka akhirnya bila kerohaniannya betul, maka sikapnya juga betul, emosinya betul. Sebab itu Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ayyuma man yukhalilhu, aqama qala Nabi. Nabi kata apa? Seseorang itu diukur, dinilai kepada dini khalilih, kepada agama persekitaran dia. Falyanzur. Maka tengoklah dengan siapa dia berkawan. Kerana tuan-tuan, sebab tu Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih. Spiritual tu din, kerohanian, agama. Seseorang itu dia akan boleh berubah jadi orang baik kalau dia duduk pada persekitaran yang baik. Dia akan jadi rosak kalau dia duduk pada persekitaran yang rosak. Sebab itu emotional, sikap itu sangat penting, dan sikap itu dipengaruhi oleh spiritual, oleh kerohanian tadi.
Jadi bila orang yang ada kerohanian yang betul, ada agama yang betul, maka dia tampilkan agama itu melalui sikap dia emosional, dan sikap itu akhirnya akan menjadikan faktor dia tu boleh berjaya. Maka sebab itu tuan-tuan, bukan hanya IQ, bukan hanya intelektual orang tu boleh berjaya, tapi yang pastinya ialah dia pentingnya datang daripada agama, spiritual, ditampilkan melalui emosional, sikap, dan gabungan antara spiritual, emosional dan juga intelektual tadi, barulah orang tu boleh berjaya. Kalau semata-mata ada pelajaran, tak ada sikap yang betul, tak ada agama, akhirnya itu yang buat rasuah. Kerana tak menganggap rasuah itu betul. Tapi orang yang ada IQ, akhirnya bila dia ada agama, dia tak akan buat rasuah. Kerana agama tadi akan memandu dia. Justru sidang hadirin dirahmati Allah sekalian, maka kalau mahukan keluarga kita bahagia, maka bukan hanya utamakan anak-anak itu pada pendidikan semata-mata, kerana kena yakin dan kena faham bahawa kalau anak-anak kita hantar dia banyak pergi sekolah, banyak dia pergi tuition, kena ingat dia banyak dipengaruhi oleh faktor persekitarannya, itu kawan-kawan. Tuan-tuan ingat, betul inteleknya bagus, dia boleh jawab periksa bagus kerana belajar dapat soalan sport banyak, tapi dalam masa yang sama dia juga berisiko kalau dia jumpa kawan yang tak betul. Maka sebab itu kawallah anak-anak pada sudut SQ, iaitu spiritual, kerohanian anak-anak, emotional anak-anak, dan juga intelektual anak-anak. InsyaAllah gabungan IQ, EQ dan SQ tadi insyaAllah barulah dinilai pada ukuran keluarga yang sebenar, kejayaan yang sebenar insyaAllah. Wallahu a'lam. Syukran jazilan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan kacamata Islam tentang keluarga terbaik. Mana yang terbaik, ukuran macam mana yang Islam gambarkan yang sebenarnya. Jadi dalam penjelasan Ustaz tadi, ada Ustaz sebut sedikit tentang pendidikan Ustaz. Pendidikan. Tapi kalau dilihat pada hari ini Ustaz, berbeza, lebih kurang jauh sangat perbezaan pendidikan pada zaman 80-an dulu dengan abad yang ke-21 ni, milenium ni, 2013 ni Ustaz. Kalau dululah ayah bawa anak hantar ke sekolah, serah cikgu by hand, bawa by hand, anak tu bawa by hand, pesan wasiat lagi ke cikgu, cikgu ajar moleklah anak saya ni, didiklah anak saya ni molek. Kalau buat salah pukul lah, pukul ke denda ke, cikgu buatlah ikut pandai cikgu, biar jadi orang dah. Jangan mati, jangan cedera parah, jangan cacat dah cikgu. Lebih kurang gitulah pesanan ayah. Tu dulu 80-an. Tapi sekarang ni cikgu baru jetik telinga. Jetik telinga je cikgu. Ayah mari 18 lori, ngevan-van sekali kaki kukur. Uguk ke cikgu. Cikgu ni takut ni nusuk dalam tandah. Takutnya mak ayah mari. Tu baru jetik, dak pukul lagi anak-anak. Jadi itulah sikap sebahagian ibu bapa yang mana minta guru, pendidik didik anak dia dengan betul, tapi bila dalam keadaan macam ni salahkan guru, pantang sentuh anak dia ke, tercabar dia, bagaikan didikan dia lebih sempurna berbanding didikan seorang pendidik di sekolah. Jadi dalam situasi macam ni Ustaz, jadi apakah pendidikan yang terbaik dan apakah keadaan keluarga yang baik bila dah mendidik anak macam ni? Adakah terhasil anak itu anak yang baik? Dan betulkah pendidikan yang dibuat sekarang ni oleh ibu bapa ni betul-betul mendidik anak menjadi yang terbaik, ataupun pendidikan pada zaman 80-an itu lebih baik? Jadi minta Ustaz komen dalam masalah ni. Fadhil tafadhal. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat dan juga pendengar radio yang turut serta bersama kita pada malam ni. Pertamanya, saya bukan nak suruh hari ni pakak pukul belaka. Tak. Bukan bererti apa yang dilakukan pada zaman dulu tu kena ulang balik lah ni. Tak semestinya begitu. Semuanya tertakluk kepada al-adah muhakkamah, al-uruf, keadaan semasa, adat setempat, adat semasa itu yang akan memberi hukum. Maknanya bila kita bincang balik pihak Terengganu semua setuju, kata kita rotan al-adah muhakkamah. Negeri ni kata tak sualah buat watan, kita buat dengan cara we walk lah semua. Tak, contoh gitu. Tak buat gitulah, parok sekolah tu kalau buat gitu. Maknanya sedang hadirin sekalian, berarti memang kalau kita tengok
Mengapa orang-orang dulu approach ataupun pendekatan yang dibuat oleh orang dulu nampak kasar, tapi itulah yang menyebabkan jadi orang. No. Tapi ada juga hari ini, pendekatan hari ini yang lembut juga jadi orang. Tak? Jadi maknanya bukan berarti dulu betul hari ini salah belaka, tak. Berarti yang paling penting ialah sejauh mana berkesannya perkara tadi. Cuma berkebetulan kita menilai, kita melihat track record, kita tengok sejarah-sejarah lama, kebanyakan orang dulu ni lebih disiplin. Bila buat disiplin jenis kerah gitu, dengan cara rotan. Saya ingat masa belajar pondok dulu di Batu Perundang Mangga Datuk, dia bukan guna rotan tau. Tok Guru Haji Hashim ni, tangga pondok tu dia angkat bedau ke. Tangga pondok bukan ambil pelepah kelapa dak. Tangga tu dia angkat, punya gagah dia. Ada juga tak jadi orang, ada juga. Nah, tu kena bedang dengan tangga pondok. Jadi maknanya pendekatan itu subjektif. Cuma yang pastinya ialah, isunya ialah perangai mak ayah ni, hak jenis kuat melenting. Hak tu yang isu utamanya, bukan isu rotan. Kan ada juga hari ni mak ayah suruh rotan, ada juga. Nah, hak dulu pun ada juga mak ayah hak tak boleh rotan, ada juga. Nah, jadi isunya ialah mak ayah yang jenis melenting. Saya mudah ceritanya gini. Mak ayah yang mudah melenting ni, jenis bila anak repot terus melenting ni, dia perangai Fir'aun. Tuan-tuan ingat tak cerita Fir'aun? Anak Fir'aun bila mana Masyitah, tukang sisir anak Fir'aun, tukang sikat anak Fir'aun tu terjatuh je sikat tu, dia melatah sebut Allah Rabbi. Anak repot selalu kepada Fir'aun. Nah, repot tu Fir'aun jadi pedih linga tu kau cari Masyitah. Nah, bukan pukul sikat tu ke kepala anak Fir'aun, terjatuh kemudian melatah je. Agak-agak sama Azad. Lebih kurang tu, lebih kurang. Pantang anak repot saja ke mak ayah, meleting selalu mak ayah, pergi sekolah cari cikgu disiplin. Cikgu disiplin lagi masuk tanda. Tu cikgu disiplin, belum cikgu pendidikan moral lagi. Cikgu disiplin hok misal tebal apa lagi masuk. Kerana mak ayah lebih garang daripada cikgu disiplin hari ni. Tak? Sebab apa? Sebab perangai Fir'aun tadi. Dia tak boleh nak orang lain tegur anak, tak boleh, dia sendiri hak betul sekali. Betul lah soalan Ustaz Wayak tadi tu. Maknanya hari ini pendekatan yang dibuat oleh pihak sekolah sekalipun dengan cara lembut sekalipun, tapi disebabkan masalah mak ayah yang ada pada hari ini menjadi penyebab utama mengapa gejala sosial atau masalah disiplin anak-anak di sekolah lebih. Saya adalah beberapa pengalaman berurusan dengan pihak PIBG sekolah, dan kebetulan kita juga bagi ceramah pada pihak PIBG tentang isu moral, isu gejala sosial anak-anak pelajar. Isu paling utama setelah kita buat kajian ialah isu ini datang pada mak bapak, bukan datang pada anak-anak. Datang daripada mak bapak. Kerana sebab itu tuan-tuan, sikap yang saya katakan tadi, anak-anak tu nak tengok berjaya ke tidak, tengok sikap dia. Dan sikap itu datang daripada mana? Daripada persekitaran. Persekitarannya mana? Kawan-kawan, family, keluarga dia dekat rumah, apa yang dia baca, apa yang dia tengok dekat TV, kat internet, majalah apa dia baca, dengan siapa dia berurusan. Itu persekitaran, termasuklah mak ayah tadi. Anak buat salah, kemudian persekitaran mak ayah support anak punya kesalahan. Jadi anak ni betul ke tidak? Jawapannya takkan betul. Jadi problemnya datang daripada anak, daripada ayah. Jawapannya daripada ayah. Maka sebab itu saya ulang sekali lagi, bagi yang mendengar jenis mak ayah jenis kuat melatah bila mana anak kena hukum oleh pihak sekolah, mak ayah cepat melatah, maka perangannya tak jauh daripada perangai Fir'aun, yang mana Masyitah tak buat apa-apa kepada anak, hanya melatah saja. Itu pun repot kepada Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun menghukum Masyitah. Apa dia? Kena terjun dalam kawah minyak panas. Tak keluar biasa. Itu yang berlaku hari ni. Akhirnya cikgu kena buang sekolah. Asalnya cikgu tegur pelajar je baru, akhirnya cikgu kena tukar sekolah. Zaman dulu pelajar kena tukar sekolah, lah ni cikgu. Tak kedahsyat tu. Pening kementerian pelajaran nak buat ke mana? Gantung cikgu pula. Dulu gantung budak. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, isu rotan ini sebenarnya kalau kita boleh kait dengan isu yang Nabi ajar kepada kita. Nabi juga ada ajar hukuman ini dengan cara rotan, betul tak? Addibu auladakum bis-salah wa hum abna sab'a sinin wadribuhu wa hum abna'u 10 sinin, atau kama qala Nabi kata, addibu, ajarkan anak kamu dengan salat, dengan sembahyang ketika umurnya 7 tahun. Kemudian Nabi kata apa? Wadribuhu, pukullah dia kalau dia tak nak sembahyang ketika umurnya 10 tahun.
Sidang hadirin sekalian, bab pukul-pukul pelajar ni saya tak berlaku pada umur 7 tahun nak. Hak degil umur 7 tahun ni cikgu ni lagi. Biasanya selepas tu. Dan pukul tu betul lah. Bab pukulan tu juga yang sedang dibincangkan oleh pihak kementerian hari ni. Pukul lagu mana, rotan macam mana, kan? Bukan balik pemadam tu. Bukan whiteboard tu pergi hentam atas belakang budak. Tak. Mana pukul lagu mana. Maka Nabi ajar wadribuhu, makna boleh pukul. Tapi Nabi ajar pula cara pukul lagu mana. Bukan pada bahagian muka, bukan pada bahagian belakang, bahagian bawah, kaki tu, bukan punggung. Jadi isu hukuman itu, hukuman kekerasan diajar dalam agama, tetapi dia tidak menzalimi. Dia tidak menzalimi. Kerana hukuman itu bukan untuk menyakitkan, tapi ialah untuk mengadabkan, untuk mendidik, bukan untuk menyakitkan. Maka kalau pukul muka, dia bukan mendidik, dia menyakit. Maka sebab itu Nabi ajar suruh pukul belah bawah-bawah. Sidang hadirin rahmati Allah. Jadi isunya bila melalui hadis ini bukan berarti wajib kita pukul pelajar. Tak. Yang wajibnya sekarang ini ialah bila mana kita faham isu hukuman ini datang daripada mak ayah yang melenting. Dan akhirnya bila mak ayah rasa dia lebih betul daripada guru-guru, maka menyebabkan guru-guru jadi salah. Maka dengan itu isu yang diutamakan sekarang ialah bagaimana isu membetulkan mak bapak. Sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mak bapak yang tak betul akhirnya akan mempengaruhi anak-anak jadi anak yang tak betul. Yang amat kita takut sekali ialah mak bapak yang tak betul tapi dia menganggap dia betul. Bila mana begitu, anak-anak tak betul juga dia akan menganggap anak-anaknya betul. Kenapa? Definisi perangai tu dia sendiri pun tak faham. Hak mana betul, hak mana tidak. Akhirnya dia salah definisi. Maka dengan itu dia salah hukuman. Itulah yang berlaku pada hari ini. Bila mana penilaian tentang disiplin itu dinilai dari sudut yang salah oleh ibu bapa, akhirnya mereka menilai apa yang dilakukan hukuman oleh guru-guru itu salah. Maka dengan itu mak bapak lah yang betul. Maka anak akan terus bermasalah. Kerana apa? Mereka salah pada sudut menilai disiplin, menilai apa yang boleh, apa yang tak boleh. Justru sudah hadirin sekalian, sistem pendidikan keibubapaan itu sangat penting. Maka hari ini kalau orang berkahwin, dia buat kursus kahwin, wajib tak? Siapa nak berkahwin hari ini, dia wajib kena ada kursus kahwin. Tapi kursus keibubapaan tak ada. Hak tu kena masuk sendiri, bayar lain pula kursus ibu bapa. Nak jadi ibu bapa yang baik lagu mana, cara ajar anak lagu mana, cara tegur anak lagu mana, bahasa mana boleh guna. Semua tu diajar dari sudut psikologi. Nak puji anak lagu mana, nak marah anak lagu mana, kursus ibu bapa. Hak ni tak ramai masuk. Kerana dia rasa pengalaman hidup ni mengajar dia untuk jadi ibu bapa. Jadi itu salah sebenarnya. Kerana tuan-tuan, ramai hari ni orang semayang. Tapi yang dia belajar semayang tu bila zaman dia kecil dulu. Maka pengalaman dia semayang itu akhirnya dia bawa sampai ke tua. Betul ke tidak semayang? Jawapannya tak betul. Kerana dia tak belajar semayang ketika dia besar. Semua juga ibu bapa. Dia menganggap pengalaman yang jadi anak dulu, apa yang dibuat oleh ibu bapanya, pengalaman itu yang mengajar menjadi ibu bapa. Akhirnya tidak semestinya itulah pengalaman yang menjadikan dia buat tu betul. Jadi sebab itu penting dia kena belajar. Bila mana jadi ibu bapa, dia kena belajar menjadi ibu bapa yang betul. Kitab Abdullah Nasir Ulwan, bagaimana Syekh Dr. Nasir Ulwan dia cerita kepada Tarbiyatul Aulad. Dia cerita kepada kita cerita pasal pendidikan anak-anak. Sebelum cerita pasal anak-anak, dia cerita dulu macam mana nak jadi mak bapak betul. Jadi situlah tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya isu disiplin anak-anak hari ini pada saya ialah datang daripada masalah ataupun isu yang datang daripada mak bapak sendiri. Ya. Hari ini kita tengok ada mak bapak yang hantar anak pergi ke sekolah agama, tapi mak bapak tu sendiri tak mencirikan agama. Ada tak kita tengok anak-anak hantar pergi ke sekolah mengaji, mak tak akan tudung. Mak pakai baju singlet pergi hantar anak dalam kereta, masuk dalam masjid. Berlaku ke tak di Terengganu? Tak pasti di Terengganu tu, tapi kalau di Kuala Lumpur berlaku. Hatta anak sekolah hak cerita pasal suruh pakai tudung, hak cerita pasal suruh ngaji Quran, hak cerita pasal buat baik gini, tapi mak sendiri tidak memberikan cermin agama, maka anak jadi pening. Maka akhirnya anak pun tirulah mak. Betul lah bila mana kita punya frasa-frasa Melayu, kita ajar, kita kata bapak borek anak rintik, ketam mengajar anaknya berjalan betul, bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Betul lah tu semua benda tu. Pengaruh orang yang terdekat ini sangat-sangat penting. Kalau orang terdekat tidak betul,
ibu ayah tidak mencerminkan nilai yang sebenar, maka dia akan terbawa-bawalah pula kepada anak. Maka itu yang amat-amat kita takut sekali. Maka sedang hadirin rahmati Allah sekalian, isu bab pukul rotan tadi itu pada kita, pada saya ialah bukan isu macam mana cara nak hukum, tapi isunya ialah bagaimana cara kita menilai hukuman. Begitu juga isu-isu pendidikan, isu-isu perkahwinan hari ini. Kalau zaman dulu, bagaimana orang-orang dulu tak ada pun belajar tinggi pun, tak ada ambil kursus pun, tapi elok tak ada bercerai-cerai pun, tak bercerai-berai pun. Hari ini dengan kursus lagi, belajar tinggi lagi, tunang 7 tahun, nikah 7 hari. Jadi nak katanya, adakah semestinya dulu betul? Tak juga semestinya. Adakah sekarang salah? Tak semestinya juga. Jadi yang pentingnya ialah penilaian. Sejauh mana kita menilai apa yang dibuat dulu itu yang boleh kita ambil, kita terima. Tapi kalau tidak sesuai digunakan sekarang, maka tak semestinya benda itu wajib kita buat. Yang paling utama ialah bagaimana kita menilainya dan bagaimana kita menghukum menurut keadaan setempat yang dipanggil al-uruf ataupun al-adah muhakkamah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasan tadi. Jadi boleh beza dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang macam mana perjalanan pendidikan amat berbeza. Jadi itulah apa yang diterangkan Ustaz, yang mana fenomena ni berlaku biasa dengar. Kalau dulu dengar peristiwa macam ni kira rasa macam masuk buku sejarah. Tapi sekarang dengar sekarang 2 minit lagi hilang lah. Sebab menjadi rutin, menjadi perkara biasa dah dalam kehidupan kita. Jadi Ustaz, sebelum kita terus pada soalan yang keempat, jadi kita bagi laluan untuk azan isyak sebentar ya Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, kembali kita kepada perbicaraan kita pada malam ini, ukuran keluarga terbaik. Jadi dalam penjelasan Ustaz tadi, Ustaz ada sentuh buku berkenaan Tarbiyatul Aulad ataupun pendidikan kanak-kanak yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan.
Jika dinilai daripada karangan sedemikian, kita boleh jumpa banyak karangan yang menceritakan berkenaan didikan kanak-kanak untuk ibu bapa, para ibu bapa. Tetapi macam Ustaz cerita tadi, yang ni kita minta penjelasan lanjut lah. Ustaz cerita tadi, mak ayah ibu bapa yang mana nak anak-anak yang terbaik, tapi diri sendiri yang kurang menjadi baik. Contoh, ayah bagus, anak pakai serban, ekor 3, kalau 2 boleh tahan lagi, 3 ekor, tak tahu mari mana ekor suti lagi. Jadi ayah pakai seluar pendek, duduk sebelah, pakai singlet, isap rokok, jalan shopping komplek. Mak pula dok pakai tudung atau anak sekolah tahfiz. Kalau atau dalam kereta boleh tahan Ustaz, turun pergi tolong apa cadar kat asrama, dok pakai tudung, pakai t-shirt saiz mak saiz triple XL, pakai saiz S baju. Jadi jaga nampak tu temu lari jaga, terkejutnya. Jadi mak keluar daripada kereta, masuk asrama, siap apa cadar lagi, salam dengan anak, baru balik dengan pakaian yang sedemikian. Anak sekolah tahfiz Ustaz, dok tahfiz pun sekolah aliran agama, serban 3 lapis anak, tapi ayah pakaian yang sedemikian. Jadi persoalannya Ustaz, adakah nilai-nilai yang diterapkan oleh ibu bapa ini berkesan dalam mendidik anak-anak antara sekolah agama tapi pemakaian ibu bapa lebih kurang macam ni? Ataupun akhlak lah ibu bapa, akhlak dengan semayang lewat ke, ataupun lewat sikit dok semayang ke. Adakah dalam situasi macam ni ibu bapa, anak tu insya-Allah kemudian hari boleh berjaya dengan didikan daripada sekolah agama itu? Dan kalaulah mungkin ada kontroversi ke, ada banyak pendapat ke, apakah akibat jika ibu bapa yang bersikap demikian? Kemudian untuk soalan terakhir ini juga minta Ustaz bagi tips lah sikit, ataupun pandangan-pandangan Ustaz, pendapat Ustaz, supaya kita semua ni dapat sedar kembali mana-mana yang telah terpesong jauh, tergelincir ke, supaya dapat kembali ke arah jalan yang sebenar, menjadi keluarga yang terbaik insya-Allah untuk kita di dunia dan akhirat. Jadi Ustaz, falyatafaddal mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah kata, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Pertama, betul diri sendiri dulu. Lepas tu betul family, keluarga. Mak ayah tu pertama sekali, nak keluarga betul diri sendiri dulu. Dalam ayat lain surah Al-Baqarah, Allah kata, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Allah kata, kamu suruh orang buat baik, kamu nak anak jadi baik, tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Wa tansawna anfusakum, kamu suruh anak baik, kamu suruh orang ni jadi baik-baik, tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Atau anak tahfiz tapi dia sendiri makfid, tak jadi. Kamu tak fikir ke Allah? Afala ta'qilun, Allah kata. Ni mak ayah kena tengok balik. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Perbaiki diri sendiri, perbetul diri sendiri. Mak ayah perbetul diri sendiri. Betul, kita hari ni bila kita sebut mak ayah, kita teringat anak-anak kita tak? Tapi dalam masa yang sama, kita juga jangan lupa, kita juga merupakan anak-anak kepada mak ayah kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah mati. Begitu setiap orang, dia akan jadi anak, dan setiap orang barangkali akan jadi mak ayah. Betul. Anak mesti dah. Kita lahir saja di dunia, confirm kita jadi anak, mesti. Tapi belum tentu kita boleh jadi mak ayah. Ada yang mati sebelum kahwin, ada yang kahwin tak dapat anak, jadi tak boleh jadi mak ayah juga. Hak pastinya bila sesiapa yang mendapat title, mendapat gelaran mak dan ayah, ibu bapa ini, penting kepada dia untuk jaga diri dia, perbetul diri sendiri sebelum nak dapat keluarga yang soleh dan solehah tadi. Keluarga yang misali. Sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, amat kita takut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man sanna sunnatal hasanah fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qasa min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnatas sayyi'ah falahu wizruha wa wazru man amila biha min ghairi ayyan qasa min awzarihim syai'a." Kama qala Nabi. Nabi kata apa? Ni ingat mak ayah. Dia kata, barang siapa yang ajar benda-benda yang tak betul, mempelopori benda-benda yang tak betul. Hadis ini umum, cuma saya nak kaitkan untuk mak ayah.
dalam apa saja kehidupan dalam agama kita, barang siapa yang buat perkara-perkara yang baik dalam agama, dia akan dapat pahala. Ya. Termasuklah juga pendidikan. Mak ayah kalau ajar anak betul-betul, bila mak ayah itu akan dapat pahala kerana buat dan juga ajar anak benda yang betul-betul. Dan wa ajru man amila biha, dan anak tu betul disebabkan mak ayahnya ajarnya jadi betul, dia juga akan dapat pahala anak-anak tadi. Sebab tu kita hari ni kalau ada anak-anak yang kita tinggalkan bila kita mati, anak-anak yang saleh yad'ulah, yang Allah kata tu kan, yang Nabi kata dalam hadis, bila mati anak Adam semua amalan terputus kecuali 3 perkara: sedekahun jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, yang ketiga waladun saleh yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan mak ayah bukan bererti anak tu angkat tangan pada mak ayah saja, tidak. Malah setengah ulama mengatakan bahawa anak-anak saleh, aset yang kita tinggalkan di dunia itu bila kita mati, disebabkan ajaran, pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak tu jadi baik, maka kebaikan anak-anak itu kita dapat walaupun kita dah mati. Yang ini dipanggil man sana sunnatal Islam sunnatal hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang buat benda-benda yang baik, dia akan dapat pahala, dan pahala orang yang mengamalkan benda baik yang dia ajar tadi. Jadi mak ayah kalau ajar anak benda yang elok-elok, anak-anak ikut pendidikan mak ayah tadi, maka bila mak ayah mati, anak-anak jadi baik disebabkan mak ayah tadi, mak ayah tetap juga akan dapat kebaikan. Tapi kena ingat wahai ibu dan ayah, man sanna sunnata sayyi'ah, barang siapa yang ajar yang cara hidup dalam keluarga dia dengan cara yang salah, falahu wizruha, dia akan dapat dosa, wa wazaru man amila biha, dan dia akan menanggung dosa orang lain, iaitu anak-anak dia yang akan ikut apa yang dia buat, yang dididik zaman hidup dia dulu. Sedang diri yang dirahmati, itu yang amat kita takut. Dan yang paling bahaya sekali ialah akibat. Kita bayangkan kita jadi orang masjid hari ni, kita jadi mak ayah molek-molek lah, kita kata kita jadi mak ayah yang baik-baik ni, datang masjid, bangun malam, baca Quran, tapi kita biar anak-anak tak cara langsung dia semayang ke tidak, aurat dia tutup ke tidak. Wahai ibu dan ayah, tolong ingat balik, di akhirat nanti ibu ayah yang beribadah kepada Allah tapi meninggalkan tanggungjawab kepada anak-anaknya, dan juga tanggungjawab seorang suami kepada isterinya, di akhirat nanti seorang ahli ibadah, bila mana dia hendak melangkahkan kakinya ke syurga, datanglah si isteri untuk menarik dan memegang kakinya. Bang, tunggu sekejap, dunia dulu abang bertukar lumus buat amal ibadah, tapi abang tinggalkan saya. Abang sanggup biarkan saya pakai seluar legging, pakai seluar ketat, pakai baju ketat, tak apa. Abang rajin pergi masjid pun tak apa. Tapi abang tengok saya pergi pasar, relax, pakai baju tangan lengan pendek, tak pakai tudung pun tak apa. Abang biarkan saja. Hari ni saya nak kutip pahala abang kutip di masjid dulu. Suami yang sepatutnya nak melangkahkan kaki masuk ke syurga, tertahan disebabkan isteri yang minta pahala si suami. Bayang tu kalau satu isteri, kalau dua, berani nak 2 isteri. Tanggungjawab sedang hadirin rahmati Allah. Habis isteri, mari anak. Pahala dah berkurangan tu. Isteri pertama minta, isteri kedua minta, isteri ketiga minta pahala, berkurangan pahala si suami. Ingat boleh dah melangkah sebabkan pahala hak tinggal sikit tu, mari pula anak. Abah dulu pergi sembahyang subuh masjid tak? Saya tak rajin dengar lagi abah ketuk pintu suruh saya sembahyang. Nah, Allah kata dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum, suruh jaga diri kamu kan, dan juga keluarga kamu. Jadi sekarang ayah jaga diri ayah saja, ayah tak jaga diri kami, ahli keluarga ni. Maka sekarang ayah nak masuk syurga, kami nak minta sikit lah pahala ayah kutip masa di masjid dulu. Khabar-khabar pahala tak ada. Mari anak pertama kutip, habis. Mari anak kedua, habis pahala. Lepas tu, maka si ayah terpaksa mengambil dosa-dosa si anak. Ayah yang sepatutnya masuk ke syurga, akhirnya ditangguhkan ke syurga, dihumban dulu ke neraka, kerana bertanggungjawab mak ayah yang tidak diselesaikan kepada tanggungan-tanggungan. Sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka sebab itu Dr. Abdullah Nasir Alwan meletakkan beberapa ciri-ciri prasyarat ibu ayah bila mana mahu mendidik anak-anak. Yang pertamanya mencari pasangan yang betul.
Kita tahu dah bila mana kita berkahwin, kita bakal menjadi ibu dan ayah. Kita tahu dah. Maka nak jadi ibu ayah yang betul, pilih dulu pasangan yang betul. Sebab itu Nabi ajar agama itu nombor satu. Advantage, kelebihan yang ada agama, kemudian pula kaya, kemudian comel pula, kemudiannya keturunan bagus-bagus pula. Itu beruntung sangat dah tu. Tapi yakinlah dengan yang beragama, insya-Allah datanglah dunia tu. Maka antara yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdullah Nasir Alwan, dia kata kepada kita ciri-ciri ibu bapa yang pertamanya ciri takwa. Yang saya sebutkan 5 ciri takwa yang paling ke awal tadi. Yang jenis jaga sembahyang, yang jenis ada harta sedekah, infak harta jalan Allah. Ibu ayah gini. Yang keduanya ialah ibu ayah yang tahu nak mengurus anak-anak, start daripada dia lahir tu nak buat ke mana. Semua ni Islam ajar kepada kita start pada lahir dengan hari yang pertama itu dengan azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Kemudiannya disuruh tanam uri itu. Sesegera mungkin, secepat mungkin tanam uri itu. Hari yang ketujuh suruh bagi nama, hari yang ketujuh suruh tahnik belah mulut, hari yang ketujuh suruh cukur kepala, cukur rambut yang ada di kepala. Kemudian lagi buat akikah pada hari ketujuh. Dan kalau boleh lagi berkhatan, al-khitan, khatankan pada hari yang ketujuh. Kalau tak boleh pada umur 7 tahun, kalau tak boleh khatan lah selagi boleh khatan. Yang pentingnya seawal mungkin. Kemudiannya meningkat lagi umur ketika masuknya umur 2 tahun, pisahkan susu daripada mak. Islam ajar benda-benda ni. Masuk umur 10 tahun, pisah bilik tu. Umur 7 tahun, pisah bilik, jangan tidur dengan mak. 10 tahun, pisah lagi perempuan, jangan duduk sebilik. Islam ajar satu-satu teknik mengurus anak. Maka mak ayah kena faham benda-benda gini. Anak besar lagi, umur 15 tahun, kena ajar dah tentang perkara-perkara yang melibatkan tentang hukum hakam baligh. Kena ajar tentang mimpi, kena ajar tentang health, period. Bila anak mari mengadu dengan mak ayah, kata dia mimpi semalam tengok basah katil. Jadi mak ayah kena cerita, basah ni buat apa basah? Dan bila basah nak buat ke mana? Bukan hanya basuh cadar, bukan hanya jemur tilam, tapi kena mandi wajib tu. Mak ayah kena cerita. Ni pendidikan seks yang kena ajar. Mak ayah kena ajar benda gini. Jadi pendidikan ini amat-amat penting. Kenapa pendidikan bermula seawal sehari ketika dilahirkan anak itu, sehinggalah kepada dia meningkat dewasa, sehinggalah bila mana kita mak ayah nak mencarikan jodoh kepada anak-anak tadi. Maka disitulah keutamaan kita untuk memilih yang beragama. Bila kita beragama pada peringkat awal, kita melahirkan anak yang beragama, dan akhirnya dengan agama itulah yang akan memandunya untuk memilih calon yang beragama. Akhirnya agama itulah yang akan memandu kehidupannya hinggalah selama-lamanya. Dan selama-lama itu bermaksud berjaya dia di dunia dan berjaya nanti di akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan tadi. Maknanya ibu bapa ni banyak homework dia. Sebelum jadi ibu bapa tu banyak homework dia. Maknanya kalau lelaki tu sebelum jadi suami homework banyak dah. Kena habiskan fardu ain dulu, belajar hek. Walaupun dia tak keluar hek, kalau dia keluar hek boleh kata logik lah belajar tentang masalah hek uzur puang ni. Tapi sebelum kahwin tu wajib dah dia belajar. Sebab apa? Untuk mendidik isteri dia. Dan bila jadah bersuami isteri, kena belajar juga buat homework untuk mendidik anak-anak. Jadi ni penerangan yang Ustaz timbulkan sementara tadi. Jadi untuk sesi soalan kepada Ustaz, jadi cukup setakat tu. Jadi sekarang majlis membuka siapa-siapa para hadirin hadirat yang ada persoalan di hati yang ingin ditujukan kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz. Jadi ini peluang kita lah. Ustaz datang daripada jauh Kuala Lumpur sana, dijemput khas. Jadi nak datang seumur tiap-tiap minggu tu mungkin mustahil lah, ataupun kurang logik lah pula. Jadi sementara Ustaz ada sini, siapa-siapa yang ingin bertanya, mengambil peluang, jadi majlis membuka ruang soalan kepada semua. Jadi kita ada masa 5 minit saja untuk soalan. Siapa-siapa yang ada berminat boleh ajukan soalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz dan juga Tuan Pengerusi Majlis, saya rasa tidak lengkap kalau tidak disertakan sejarah-sejarah Islam sendiri yang mana dapat melahirkan satu generasi yang terbaik yang boleh kita kongsi bersama. Kalau Ustaz boleh ceritakan sedikit yang mana sebelum ni dah Ustaz dah terangkan macam mana ciri-ciri sebuah keluarga yang terbaik untuk dilahirkan. Cuma saya nak kalau boleh Ustaz ceritakan berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi yang dapat melahirkan anak-anak yang terbaik untuk membangunkan Islam sehinggalah sekarang. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Lagi siapa lagi yang berminat untuk mengajukan soalan? Dipersilakan. Jadi mungkin masih lagi soalan tak timbul lagi. Jadi kita jawab dulu soalan yang ada ni berkenaan sejarah keluarga terbaik dalam Islam. Mana zaman-zaman dulu adakah pernah berlaku ataupun belum berlaku lagi sejarah keluarga terbaik yang wujud dalam sejarah Islam. Jadi minta Ustaz tolong jawab soalan ni lah. Falitafadhal mashkura. Pertamanya dari segi ukuran yang paling baik dalam sejarah yang ada adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tinggalkan apa yang selalu pun kita dengar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang mana lakukanlah kebaikan kepada keluarga dan isteri kamu, dan akulah orang yang paling baik buat baik pada isteriku. Itu satu cerita. Dan sejarah cerita pasal usia Nabi jaga cucu bagaimana, cerita pasal Nabi dengan anak-anak kurang. Sebab anak-anak Nabi hak laki mati awal belaka, hak perempuan lah banyaknya. Cuma nak ceritanya satu cerita saya nak kongsikan pada malam ni ialah kisah bagaimana nak melahirkan generasi yang luar biasa. Pertamanya mak ayah tu kena luar biasa. Kisah ni berlaku kepada dua orang sahabat yang bernama Ummu Sulaim, isteri kepada Abu Talhah. Ummu Sulaim dan juga Abu Talhah, dua karakter ni kalau boleh kita jadi malam ni. Perempuan, isteri jadi Ummu Sulaim, suami jadi Abu Talhah. Apa yang berlaku? Satu hari bila mana Abu Talhah kena keluar rumah sebab kes nak kena ikut berjihad, nak kena pergi berniaga sekali. Bila mana dia keluar ketika itu, anak mereka, salah seorang anak mereka sakit tenat masa tu, sakit demam panas. Tapi sebagai seorang isteri yang luar biasa, dia tak tertekan dengan anak sakit sebab dia tahu dah suami ada tanggungjawab utama jihad tu. Pergi bang, tak apa, saya boleh jaga anak ni. Abang pergilah, jangan risau. Ini karakter mak Ummu Sulaim. Karakter ni barangkali payahlah nak ada hari ni. Kalau anak sakit, Allah pakat kena telefon. Suami ni memang kena telefon lah. Allah baliklah bang, baliklah bang. Ummu Sulaim bukan gitu. Abang pergilah sebab itu wajib. Abang cari nafkah, pergi. Abang nak berjihad, pergilah bang, anak saya jaga. Ini karakter mak Ummu Sulaim. Okey, itu satu. Yang keduanya kita tengok pula karakter bapa. Pergilah dia, bila mana pergi Ummu Sulaim pun jagalah anak dia sakit tenat tu. Satu hari bila mana setelah beberapa hari setelah meninggalkan rumah dan juga anak yang sakit dan juga isterinya, Abu Talhah pun balik rumah. Balik-balik isteri pun sambut dengan muka yang cukup manis, dengan muka yang cukup ceria, dengan muka yang cukup bahagia kerana menanti kepulangan isteri, menanti kepulangan suami yang lama dah tak balik. Maka bila mana Ummu Sulaim pun sambut suaminya, dia pun sambut. Suami pun dah lama tak jumpa isteri pun menerima layanan daripada isteri. Seronok mereka balik hingga malam itu mereka bersama, tidur bersama malam tu. Ini karakter suami pula. Tadi karakter isteri. Isteri yang tak tertekan dengan masalah rumah tangga, yang dia boleh urus, dia urus. Suami ada tanggungjawab lain, utamakan tanggungjawab suami. Kemudiannya dah lama, suami balik, tengok-tengok balik, macam mana, apa khabar anak-anak semua? Anak-anak semua okey bang, abang jangan risau. Isterinya sangat luar biasa, Ummu Sulaim tadi. Sehingga malam tu dia layan suaminya. Okeylah, suami pun seronok sangat, tidur sekali apa dengan isteri. Esok pagi bila dah hilang kerinduannya tu, barulah dia pun terfikir anak-anak dia betul. Dia pun baru terfikir balik, aku keluar rumah hari tu, anak aku sakit tenat ni. Dia tanya, mana pergi anak kita sakit tenat tu? Isteri pun dia jawab guana, dia kata, bang, lagu mana bila mana orang bagi pinjam kita sesuatu, tiba-tiba dia nak ambil balik, kita kena pulangkan ke tak? Ini karakter ibu dan karakter isteri ni.
Dia buat satu soalan, dia kata, bang, abang Hah lah ni, Abu Talha, bang, macam mana kalau ada orang bagi kita pinjam barang, kemudian dia nak ambil balik barang tu? Maka kata Abu Talha, mestilah kita kena pulangkan, ini barang pinjam. Maka apa kata Ummu Sulaim dengan muka yang manis, dia kata, bang, anak kita yang kita miliki itu adalah pinjaman daripada Allah, sekarang Allah dah ambil balik. Dengan muka yang tenang, tidak ada apa-apa masalah pun. Ketika itu terkejut Abu Talha. Kenapa? Kerana seolah-olah dia hampir-hampir menyalahkan isterinya, kerana seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Nak kata disebabkan karakter isterinya cukup luar biasa dalam mendidik anak-anak, menguruskan rumah tangga. Dan Abu Talha pula taklah melenting sampai pukul isterinya, taklah pula sampai menangis. Dan akhirnya perkara ini dibawa kepada baginda Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi, Nabi kata, bila Nabi dengar cerita ni, sehingga Abu Talha pun cerita, macam mana Ummu Sulaim boleh layan aku dalam keadaan anak dah mati, tapi dibuat tak ada apa-apa pun. Nabi sengih je tengok. Akhirnya Nabi kata, malam tadi kamu dua tidur tak? Tidur bersama ke malam tadi? Ya Rasulullah, tu yang aku frah tau. Sampai tahap macam tak ada apa-apa berlaku ya Rasulullah, sehingga dia boleh layan aku, sehingga kita boleh berseronok di atas katil, kata Abu Talha. Maka Nabi pun kata apa? Barakallahu fi lailatikuma. Nabi kata, mudah-mudahan Allah berkati pada malam kamu berdua tadi. Melalui doa Nabi SAW, Allah mengambil satu nyawa daripada anak Ummu Sulaim dan juga Abu Talha, dan Allah menggantikan 10 orang anak yang semuanya merupakan qari. Qari ini apa dia? Iaitu penghafaz Al-Quran. Allah tarik satu anak, Allah berikan 10 anak yang semuanya hafiz. Kenapa? Kerana karakter mak ayah tadi. Mak ayah yang bertakwa, mak ayah yang beriman, mak ayah yang luar biasa. Dan Allah memberikan kepada mereka anak-anak yang luar biasa. Sebab itu sudah hadirin yang dirahmati Allah, nak dapat anak luar biasa, Nabi kata, tengok siapa pasangan kamu. Pernah berlaku satu peristiwa bagaimana seorang sahabat mengandung dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak tahulah, pening kepala dah ni ya Rasulullah. Tak tahu dah guana dah masalah anak ni, nak urus, tak tahu dah. Maka Nabi pun sengih. Nabi kata, siapa mak dia? Nabi tak salah anak-anak. Nabi tengok siapa pak, siapa mak. Gitu dulu. Jadi moral of the story ialah, kita tanya diri kita dulu. Kalau kita tertekan dengan anak-anak kita hari ni, tanya balik diri aku betul ke tidak sebagai seorang ayah? Aku betul ke tidak sebagai seorang mak? Jadi mudah-mudahan dengan itu kita sedar diri, kita jaga diri kita dan juga keluarga kita daripada api neraka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah terjawab sudah soalan tadi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz. Tu Ummu Sulaim, kalau kita Ustaz, anak kena selumbar 13 hari catung mak, dok cakap dengan pak. Ini orang kita, bukan orang dulu. Jadi satu soalan lagi, kalau siapa yang berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini bukan soalan, tapi saya nak minta sikit doa lah untuk anak-anak yang kita kena didik ni. Kerana budak-budak ni Ustaz tahu dia nakal, jadi kena baca doa lah. Kadang-kadang masa ibu mengandung pun kena baca surah Yusuf nak suruh anak lawak. Dan macam doa Rabbi ja'alni minkum suratul muzrati, itu pun kita nak juga. Jadi bolehkah Ustaz bagi petua kita ayat-ayat lain untuk menyejuk hati ataupun melembutkan hati anak-anak itu? Terima kasih. Terima kasih pada Haji yang bertanya. Jadi di sini bukan soalan, tapi soalan jugalah, apakah doa yang sesuai diamalkan oleh para ibu bapa supaya anak menjadi anak yang terbaik? Pertamanya, kalau boleh kita juga kena amal satu doa dalam ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf. Ayat 15 surah Al-Ahqaf, panjang ayat tu. Poin doa tu bila hujung sekali tu, Allah kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allah kata apa? Orang-orang bila mana mereka ini meningkat usia dewasa dan memiliki usia kematangan, umurnya 40 tahun, bila dah jadi mak ayah yang matang-matang ni,
akhirnya dia kena amal dengan satu doa. Allah sebut apa? Rabbi auzi'ni. Orang-orang yang matang mak ayah yang betul ni, dia akan doa dengan doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Allah, tunjukkan kepada aku jalan supaya aku boleh bersyukur kepadamu. Wa ala walidayya, dan juga kepada ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah, ya Allah tunjukkanlah jalan supaya aku boleh buat amal saleh yang engkau redai. Kemudian poin dia ialah wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah perbaikilah diri aku dan juga perbaikilah anak-anak aku. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat, aku kembali kepadamu, wa inni minal muslimin, dan akulah orang-orang yang tunduk patuh, orang-orang Islam. Ayat ini cerita biasanya mak ayah. Mak ayah bila sampai tahap dia dah jadi mak ayah, dia dah jadi orang baik-baik, dia nak anak-anak juga baik. Nak. Perkara yang sama juga berlaku pada mak ayah kita zaman kita nakal dulu. Sebelum kita jadi mak ayah, kita juga nakal. Mak ayah dok baik dah masa tu. Dia nak anak-anak jadi baik serupa dia. Tak jadi. Tak jadi juga. Wa tilkal ayyamu nadwiluha bainan nas, Allah kata kita ni ibarat roda yang akan Allah pusing balik. Nah. Maka sebab itu kena amal doa ni. Jadi bila kita dah ada usia kematangan, kita dah kembali kepada Allah, jadi kita dah bertaubat, dah rajin pergi masjid, rajin buat baik semua sekali. Kemudian kita nak anak-anak jadi baik macam kita. Lepas kita sedar ni, amal doa ni. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ayat 15 surah Al-Ahqaf. Panjang doa tadi tu. Nah, antaranya doa lain selalu kita baca tu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Perkataan qurrata a'yun. Kita ada isteri atau pasangan dan kita ada anak-anak yang bila kita tengok dia tu, kita rasa sejuk, rasa tenang hati, tak serabut perut. Amal juga doa ni. Kalau anak ni jenis degil juga, jenis kerafda, antaranya juga ulama sebut pada kita baca ayat 1 hingga 5 surah Taha untuk melembutkan hati. Antara lainnya, kalau Tok Guru Pondok dia kata baca benda-benda ni dah hembus pada ubun-ubun. Ketika budak tu tidur, hembus ke ubun-ubun dia. Jangan seperti Elio celak dia hati. Gitu juga kalau suami degil pun hembus juga situ. Isteri degil pun gitu juga hembus. Jadi baca ayat-ayat pelembut-pelembut hati tadi, dan insya-Allah dengan niat kita sebut nama pula, insya-Allah anak tu boleh jadi baik, insya-Allah. Tapi nak anak tu baik, tengok diri kita tu baik ke tidak, tu je dulu. Jadi kita jangan tertekan bila kita dah jadi baik. Sebab ayat ni kata, ayat 15 surah Al-Ahqaf tadi, biasanya orang-orang gini dia nak anak-anak jadi baik macam dia, sedangkan dia dulu pun teruk juga. Kau tu payah tu. Jadi sekarang ni kena molek daripada awal, barulah anak tu akan jadi molek, insya-Allah. Tapi tak semestinya orang yang tak molek awal dia sampai sudah tak molek, tak juga. Kerana darjat ataupun kerana pemilihan Allah nak masukkan orang tu ke syurga, bukan dia tu kena molek daripada awal sampai sudah, tak semestinya. Kerana rahmat Allah itu perkara yang disembunyikan. Allah nak pilih satu saat orang tu jadi baik, satu saat dia baik, itulah Allah terima dia masuk syurga. Boleh. Walaupun sebelum tu dia jahat, walaupun selepas itu dia jahat, Allah boleh je nak masukkan dia dalam syurga. Nak cerita perempuan pelacur tu, ingat tak? Sebelum ni memang kerjanya jahat, melacurkan diri, berzina. Satu hari dia bagi minum anjing, lepas tu pun dia berzina lagi. Tapi Allah tengok yang dia bagi minum anjing tu masuk syurga juga. Nak katanya ialah tak semestinya baik belaka semua sekali. Tapi kalau nak anak kita baik, kita kena baik daripada awal. InsyaAllah anak tu akan baik daripada awal, InsyaAllah. Itu antaralah, banyak lagi doa lain lah, barangkali dulu cari sendiri. Wallahu a'lam. Okey, cukuplah sekadar tu untuk soalan yang ditujukan kepada Ustaz pada malam ni. Jadi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada yang bertanya dan yang menjawab pun sekali. Cuma ada 1 minit lagi Ustaz untuk penggulungan ataupun kesimpulan tajuk perbicaraan kita pada malam ni, ukuran keluarga terbaik. Jadi 1 minit Ustaz, minta tolong 1 minit perjelaskan. Falyatafadhal mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita dalam surah Ar-Rum. Surah Rum itu yang saya sebutkan di awal mukaddimah, yang saya tidak ulas ayat itu. Allah kata di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, biarlah Allah menciptakan manusia ini lelaki dan perempuan, dan Allah memberikan kecenderungan antara lelaki dan perempuan tadi. Kecenderungan itu akhirnya mereka berkahwin, dengan perkahwinan itu mereka ada zuriat-zuriat, keturunan yang baik-baik.
Dan dengan itu tujuannya ialah supaya mereka ada perasaan cenderung dan juga kasih sayang, mawaddah warahmah. Mereka ada mawaddah dan juga mereka ada kasih sayang. Dan Allah highlight sekali lagi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maknanya dengan ada institusi perkahwinan, daripada perkahwinan adanya pernikahan yang sah, adanya lelaki dan perempuan, adanya suami dan isteri, dan nantinya melahirkan zuriat. Maka perkara ini sebenarnya Allah nak tunjuk kepada kita tanda kekuasaan Allah. Jadi cuba kita tengok di mana tandanya. Tanda kuasanya di mana? Di mana tanda kekuasaan Allah itu? Tandanya ialah datangnya pada kebahagiaan tadi melalui ikut agama. Tandanya melalui ku anfusakum tadilah. Sejauh mana dia boleh menjaga keluarganya, sejauh mana dia boleh menjaga family dia, sejauh mana dia menjaga dirinya sendiri, sejauh mana dia boleh menjaga keturunan dia. Maka itulah kejayaan yang dia dapat melalui tanda kekuasaan perkahwinan tadi. Tapi kalau perkahwinan yang tidak didasari oleh agama, akhirnya dia akan rosak, akhirnya berlakulah benda-benda yang tidak diingini. Rosak rumah tangga, rosaklah tamadun, rosaklah masyarakat. Jadi institusi keluarga itu amat-amat penting, kerana sebuah community akan berjaya jika dia datang daripada individu yang berjaya. Individu melahirkan keluarga, keluarga melahirkan masyarakat yang berjaya, insya-Allah. Jadi kalau kita mahukan karya kita ni baik, maka kita didiklah keluarga-keluarga ini supaya semuanya jadi baik. Dan antara institusi masjid lah, antara institusi pendidikan kekeluargaan yang amat baik. Jadi dengan itu, rajinkanlah diri kita juga keluarga kita untuk sentiasa datang ke masjid, insya-Allah. Dan dengan itu kita boleh mendapat environment atau persekitaran yang baik-baik. Dan persekitaran inilah yang akan memudahkan kita untuk terpengaruh dengan perkara-perkara yang baik. Jadi dengan itu mudah-mudahan apa yang cuba saya kongsikan pada malam ini sebenarnya bukan untuk tuan-tuan saja, malah paling utama untuk saya dan juga ada keluarga yang juga ada pasangan hidup. Dan dengan itu tuan-tuan doakanlah saya orang pertama yang akan amal apa yang saya cakapkan pada malam ini. Dan samalah kita berdoa agar keluarga yang kita bina pada hari ini keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, dan Allah redha kepada kita. Dan dengan keluarga inilah kita mudah untuk masuk ke dalam syurga, dan Allah jauhkan kita daripada neraka, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Jadi pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi tajuk pada malam ni sebenarnya sesuai sangat kepada Ustaz, dan Ustaz orang yang layak mensyarahkannya. Sebab apa saya bocor rahsia Ustaz? Ustaz ni dia boleh kawal dua bahtera. Dia boleh kawal dua bahtera. Jadi faham-fahamlah tu. Dia orang yang sesuai menerangkan berkenaan tajuk pada malam ni. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana datang dari jauh untuk berkongsi ilmu pengetahuan dengan kita. Kemudian tidak lupa juga jutaan terima kasih kepada pihak penganjur Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, beserta dengan pihak pengurusan dan lembaga pengurusan Masjid Abidin. Kemudian tidak lupa juga kepada Terengganu FM yang memberikan kerjasama yang baik, beserta dengan penaja penginapan ahli panel kita iaitu Tanjung Vista Hotel. Jadi jutaan terima kasih dan ribuan terima kasih juga kepada sidang hadirin hadirat yang sudi mendengar, sudi menunggu dengan penuh setia program ilmiah kita pada malam ini. Dan insya-Allah kita mendoakan apa yang kita dapat pada malam ni kita sama-sama dapat amalkan, dapat renung-renungkan, dapat terangkan juga kepada sesiapa yang tidak dapat hadir. Maklumlah hujan ni banjir, ada yang tak boleh mari, ada yang sakut dalam banjir, ada yang tak mahu mari-mari, tapi kita boleh sebarkan kepada mereka, insya-Allah. Jadi sebelum saya menangguhkan majlis kita pada malam ni, terdapat pengumuman yang mana seperti biasa setiap minggu kita jalankan Qiyamul Lail pada pukul 4.30 pagi. Pada pagi inilah 4.30 pagi malam Khamis, malam Jumaat 4.30 pagi, yang mana malam ni diimamkan oleh imam daripada Mesir, Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Kulaib, insya-Allah. Jadi semua dijemput hadir. Kalau tak boleh hadir pun kabur ke orang lain. Masjid Abidin buat Qiyamul Lail tiap-tiap minggu. Jadi mari kita meramaikan program tersebut. Jadi cukup sekadar itu sajalah. Lepas ni minta tolong jangan balik lagi, sebab kita ada sediakan makanan. Kita ada sediakan makanan jamuan untuk semua. Jadi janganlah maknanya balik tinggal makanan bazir. Kalau tak mau makan pun ambil balik, beri kepada orang lain. Itu sajalah pada malam ni. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang buruk daripada kelemahan diri sendiri,
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.